Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih untuk soalan ni. Alhamdulillah lah sahabat mula untuk penyucian untuk tahun baru. Maksudnya insya-Allah SB yakin sahabat sebelum ni pun dah usahalah untuk penyucian. Cuma untuk tahun baru ni mengingatkan kita untuk buat lagi penyucian. Macam SB juga sama. Bila orang post pasal doa tahun baru, pasal orang cerita pasal doa pasal tahun baru, pasal hijrah, kan mengingatkan kita bahawasanya kita ni kena sentiasa update iman kita, update diri kita, sentiasa perbarui taubat, sentiasa buat penyucian, kan. Betul lah tu sebab kita setiap masa kita buat dosa. Jadi setiap masa jugalah kita kena sentiasa perbarui penyucian kita. Jadinya berkenaan dengan soalan ni, bila kita nak mengamalkan zikir, perlukah kita mendapat ijazah daripada guru? Dan macam mana bila kita ni jenis yang tak ada guru? Dia macam ni. Mengikut perjalanan orang tarikat, orang yang berjalan mengikut panduan guru dia, panduan mursyid dia. Jadi memang secara umumnya mereka perlu mendapat ijazah ataupun restu ilmu daripada guru dia. Macam kita kat sekolah lah kan, biasa nak masuk periksa, cikgu akan bagi ijazah lah. Maksudnya cikgu bagi merestu ilmu. Maksudnya cikgu meredai ilmu tersebut terhadap anak murid. Macam itulah. Jadi orang yang mengikut tarikat biasanya dia ada prosedur tu, ataupun kita kenal pasti sebagai adab antara guru dengan murid. Maksudnya guru meredai segala ilmu yang telah diberikan, dan guru tersebut macam mendoakan, memberi berkat, memohon berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak muridnya. So itu satu adab yang bagus diikuti bagi orang-orang pejalan yang mempunyai guru lah kan, mempunyai guru secara khusus ataupun secara formal lah, macam tu. Jadi kalau kita mempunyai guru, memang kita kena buat macam tu lah, ikut flow dia lah, ikut adab lah. Sebab orang tarik ni dia memang, sebenarnya orang tarikat ni dia berjalan mengikut adab. Dia belajar adab menuju Allah ni melalui guru dia. Bawa zikir ni 70,000, bawa zikir ni 70,000 kan. Untuk apa? Untuk memohon ataupun sebagai usaha untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia angkatkan hijab. Jadi itulah adab dia. Bila hijab satu persatu dibuka, maka semakin kita ni mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah fungsi penyucian. Tapi bagi pejalan macam kita lah, macam SB sendiri, tak ada mursyid yang khusus. Sebab SB ni jalan kenal Allah dengan Allah, dan SB ni adalah jalan majzub. SB ni adalah jalan tempuh. SB tempuh dulu baru SB jumpa sesuatu. SB tempuh dulu SB jumpa sesuatu. Ataupun secara mudahnya SB ni praktikal terus. Jadi kita daripada jalan atas ke bawah ni memang kita secara umumnya memang tak ada mursyid yang formal. Mursyid formal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita belajar pergi kepada Allah dengan Allah. Kita belajar dengan Allah secara terus melalui pengalaman hidup kita. Dalam pengalaman hidup kita ni melalui pengalaman hidup kita ni kita belajar sesuatu, akhirnya kita faham apa yang kita tempuh, dan daripada situ kita akan menghasilkan ilmu. Kita dapat faham, kita akan hasilkan ilmu, dan kita berkongsi kepada sahabat-sahabat kita. Jadi perjalanan SB ni macam itulah. SB tempuh sesuatu, kemudian SB faham, oh macam ni. Oh daripada tu baru SB dapat ilmu. Dia adalah perjalanan yang reverse daripada orang-orang tarikat. Jadi apa yang kita alami ni bukanlah kata kita tak ada guru, tapi sebenarnya kita berguru langsung melalui perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dengan kita memasukkan Allah di sebalik setiap sesuatu itu, dan semua yang kita fahami itu adalah uh, perjalanan hidup yang Allah dah atur untuk kita dengan cara kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyerahan kita itu adalah dah satu kontak jiwa yang kuat, yang hebatlah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita mampu istiqamah, kan? Jadi istiqamah tu amat penting. Jadi apabila kita dah istiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidup kita, maka kita nak minta restu daripada siapa, memang kita tak ada mursyid yang khusus, kan. Jadi kita buat penyucian tu, kita berhadap hati sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu penyerahan, satu proses merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah juga satu restu ilmu. Kita boleh katakan sebagai satu restu ilmu, sebab kita pergi kepada Allah bukan dengan ilmu, sebab kita pergi kepada Allah dengan penyerahan. Jadi penyerahan itu sendiri adalah suatu yang dikatakan satu proses kita memohon restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak perlu susah hati kalau kita tak ada mursyid khusus untuk kita minta restu ilmu. Dia macam orang sekarang lah, ada orang belajar dengan guru, dia minta restu guru je. Macam kita, kalau kita duduk belajar sendiri online, kan, online learning, kan. Jadi kita nak minta restu dengan apa? Takkan kita nak minta restu ilmu dengan Google pula, ataupun kita nak minta restu ilmu dengan handphone kita. Jadi benda-benda macam ni kita bersangka baiklah. Kalau orang ada mursyid, dia minta restu ilmu dengan mursyid dia. Macam kita tak ada mursyid khusus ni, kita minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak minta siapa-siapa doa, seelok-eloknya kita mintalah, kan. Doa daripada kawan-kawan kita, doa daripada orang yang kita kata, kita rasa walaupun dia bukan mursyid kita, tapi dia orang yang lebih dulu sampai daripada kita, dia orang yang lebih faham daripada kita. Kita minta doa lah daripada mak ayah kita, ataupun siapa-siapa saja yang kita muliakan dia, sebab dia tu lebih kita rasakan dia tu jauh lebih ke depan daripada kita, lebih mulia daripada kita, kan. Wa imma apa sebenarnya kita nak minta doa, kita boleh minta siapa-siapa saja doakan, dengan syarat hati kita ni kena merasakan orang lain ni sentiasa lebih baik daripada kita. Wa imma budak kecil kan kita tahu dia dosa tak kurang, jadi apa salahnya kita minta dia doakan kita, kan. Jadi kita ni semakin rendah hati kita ni, semakin mudah ilmu tu untuk sampai kepada kita. Hati ni diibarat tanah yang rendah. Semakin rendah, semakin banyak air yang boleh bertakung, kan. Macam tu lah. Jadi kita dengan ilmu adalah satu proses, kita perlu merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, supaya jiwa kita ni menjadi semakin lapang. Bila kita semakin lapang, hati kita semakin tenang. Jadi mudahlah proses ilmu tu masuk, mudahlah kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu sajalah perkongsian daripada SB terhadap soalan sahabat ni. Okey, salam al-hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.